I think the idea is basically to tell them that a garden of this nature can create something which is unique in terms of their own production. So what we need to think now is how do we then get this across as a kind of a continuum. It's just not just about growing, it's about selling, it's about educating people of how this garden can help to enrich the whole idea of sustainability, the whole idea of living healthily without pesticides and so on and so forth. So I think that's the next wave of looking at this. So we want to talk about the school being known for this kind of harvesting that attracts people to the school rather than the school going out, then they can attract the school. I mean, certainly this is visible because the student themselves can be a marketing agent. If the student tells the parents, or if there's a small brochure telling the parents what the school has produced and the parents then pass on to their friends, I think this is a mechanism that you need to think of. Sejahtera Garden ni kami dah bina daripada 8 Mac dulu dah buat untuk fasa 1, 22 Julai masuk ke fasa kedua dan sekarang hari ini alhamdulillah dah dilancarkan untuk fasa yang ketiga iaitu vertical hydroponic farming. Jadi apa yang saya lihat, garden ni bukan sebarang garden, ia memang sejahtera garden yang boleh sama-sama dikongsi bersama dengan komuniti dan ibu bapa. Yang mana hasil tuaiannya pada fasa yang pertama kami dah kongsi bersama dengan ibu bapa dan komuniti yang mana masing-masing sangat teruja dengan hasil yang telah dikeluarkan daripada Sejahtera Garden dan masing-masing telah menunjukkan resepi-resepi yang cukup menarik untuk dikongsi bersama kami. Dan insya-Allah selepas ni bila buah-buah ni dah tua, kita akan jadikan dia benih dan akan dibagi kepada komuniti lah untuk ditanam di rumah masing-masing. Selain daripada itu, perancangannya kami akan membuat Tuesday Market yang mana pada hari Selasa itu adalah hari co-curriculum yang mana murid yang terlibat akan menjual produk daripada SK Sejahtera Garden ni di depan pagar sekolah. I think KOE and CUTE can actually contribute to the garden. We are going to put some element of technology, basically the IoT system, to monitor the fertilizers, the water levels, the soil humidities, temperatures, etc. Okay, and then from there, the students and the teachers can see the values and all the data that can be acquired from the garden. And hopefully that would make allow the student to see something for the future and learn something and appreciate the technology that can be used along with nature, insyaAllah. Dengan bajet yang kecil ni, biarlah kita mula dengan projek yang simple, yang paling mudah. Jadi saya bincang dengan dia kata dia nak tanam bendi dan terung. Saya kata okey, kita buat 2 sahaja dan kita buat skala kecil. Satu benda yang kita boleh dapat lihat hasil dalam masa 2 bulan. Bukan 6 bulan, bukan setahun tak nak. Jadi alhamdulillah saya balik ke KL dalam masa 1 hari, saya telefon beliau, bagi tahu jalan. Beliau pun terus bekerja. Progres dia kita nampak setiap minggu. Jadi daripada benih naik ke pokok naik ke bunga. Tapi masa tu ada sikit masalahnya COVID tu, MCO. Jadi sekolah ditutup. Beliau pun tak dapat masuk ke sekolah. Murid-murid tak ada, kaki tangan semua tak ada. Cuma yang ada tukang kebun. Jadi beliau datang sekali-sekala ke sekolah, bagi tahu kat tukang kebun, suruh siram pokok ke apa ke, cabut lalang. Jadi dalam masa sebulan lebih dah mula berbunga. Menarik minat pelajar untuk yang kurang dalam pelajaran malah ke sekolah. Jadi kita adakan garden ni untuk menarik minat dia datang ke sekolah, sekaligus dapat menimba ilmu yang baru, menarik minat dia untuk ke sekolah dan dapat menjana pendapatan dia di masa akan datang. Dalam pelibatan ni ramai yang terlibat, AJK, PIBG, komuniti-komuniti, Gom Baru, cikgu-cikgu, pekerja-pekerja swasta
dan ada kalangan ibu-ibu bapa yang terlibat dan anak-anak sekolah sebelum PKP. Berlakunya COVID-19 ni, jadi segala kerja-kerja ni kita serah pada pengawal keselamatan sekolah. Jadi dengan adanya Sejahtera Garden ini dapat mewujudkan lagi keharmonian antara pihak sekolah dan komuniti-komuniti serta ibu bapa di SK Gontok Nasib. Peranan guru di SK GTA ini, jadi program Sejahtera Garden ni kita melibatkan bukan guru sahaja, guru sebagai modul ataupun pembimbing pada murid-murid. Yang mana murid-murid ni kita ambil pada murid yang tidak maju dalam akademik. Jadi dia ada yang datang ke sekolah dalam keadaan datang bukan nak belajar, cuma datang sekadar datang sekolah. Ada yang tak datang. Jadi dengan cara kita fikir idea Gusa nak adakan taman ni, jadi cikgu-cikgu main peranan menggalakkan kita ambil murid-murid yang ke belakang ni untuk adakan aktiviti bertani. Jadi dengan cara ni guru cadangkan kepada mereka mana-mana ada yang suka bertanam tu, ada pokok-pokok yang ada kat rumah tu bawa kat taman kita tanam apa. Jadi dia pun ada minat aktiviti kat sekolah kan. Sambil-sambil dia belajar, kita buat aktiviti tapi tak lama sebabkan PKP. Dengan cara galakan daripada guru tu, dia pun dia suka. Kita pun boleh ajukan pertanyaan pada dia, apa faedah awak datang sekolah selain pada belajar, apa yang awak dapat, hasil bertani ni macam mana dapat. Dengan cara bertani ni bukan cara menghabiskan masa lapang kita, tapi hasil dia boleh menjana pendapatan kamu. Saya percaya penuh yakin inilah yang kita katakan untuk mewujudkan hubungan dari segi rantaian, dari segi universiti dan sekolah, dan dia sentiasa dekat dengan kita. Dan ini juga cabaran pada PPD Kuala Terengganu yang kita harapkan dengan adanya salah satunya sekolah Gontok Nasib ni sebagai kita pakai sebagai satu sampel lah yang pertama untuk kita lihat bagaimana terutamanya dalam program sejahtera, dan di sini diwujudkan Sejahtera Garden untuk kita kembangkan dia punya potensi yang ada di sini untuk ke sekolah-sekolah lain, sebanyak 121 buah sekolah yang lain. Jadi saya selaku PPD, kita sentiasalah datang membantu dari segi coaching and mentoring, and then dari segi untuk pembangunan yang infra dan juga fizikal yang ada di sini, supaya anak-anak dan cikgu-cikgu di sini sentiasa selesa dalam menjalankan tugas untuk memastikan kemenjadian murid, dan impak yang berlakunya kita harapkan impak yang terbaik, impak yang tinggi. Dan kami pun di PPD dalam proses untuk kita lihat dan juga kita analisis program yang kita lakukan ini untuk kita pastikan ianya yang terbaik dan kita boleh perkembangkan ke sekolah-sekolah yang lain. Okay.